Sorry. Sorry lah. Tak tahu kenapa. I tak tahu sama ada line I ke lah. I rasa nak main line I. Okay, Oh. I just nak macam nak minta you briefkan balik semula. Okay, I buat point di balik semula lah. Yang macam first thing now is become sporadic sporadic Sporadic. punya airborne lah, or airborne punya Memang. infection. Ya. Dan kita variants pun makin tak macam-macam. So the best Mhm. thing is actually to get any vaccine yang kita boleh dapat lah kan sebaiknya. Yes. Dan satu lagi macam you cakap, kalau kita kena vaksin, kita kena vaccinated. Kalau ada demam, ada pening, ada apa ni, ada efek after kita punya, adalah dia punya kesan sampingan lepas kita dapat Ya. vaksin tu, is good. Means your body is Good. responding to the immune system lah. And then satu lagi apa yang you tahu ni, kita kena ambil jugalah suplemen. Sorry sebab tadi live tadi macam I rasa ada line problem. So kita kalau boleh ambil suplemen, tapi siapa yang tidak rasa dia makan cukup vitamin, then it's okay lah kan, terpulang pada diorang lah. So cuma yang kita risaukan siapa yang ada yang ada history of sakit-sakit yang kritikal ni, dia kena lebih berjaga-jaga lah, dan dia kena ambil vaksin, dan tetap kena ambil vaksin, right? So kalau macam even dia masuk dalam ICU ataupun dia di-treat as a pesakit positif yang apa panggil stage level 1 level 2 level 1 level 2, Kategori. diorang okey lagi. Cat 1, Cat 2. Kategori 1, cat 1 dengan cat 2 tu diorang tu kira okey lagi. Tapi bila dah sampai stage yang 4, 5 tu, kena more extra, you are taking care of the extra effort lah benda tu. Problemnya, masalahnya sekarang hospital dah tak cukup tempat ke macam kan? Hospital kerajaan ni dah tak cukup, betul tak? I mean Tu the pusat tu. tu yang Klang Valley tu dia start deviatekan patient dia ke private semua kan. Tu saya rasa semua notice macam tu. Okay. In fact semua dah buat yang tu dah. Kita divertkan patient yang clean patient ke private hospital. Tapi Okay, itu betul walaupun lah clean maksudnya patient, memang betul lah. tapi Yang ada clean. juga yang kes yang COVID ni di private hospital juga. Mereka pun ada kena ready juga untuk menerima kes COVID. Tapi itu Ada. memang under advice lah, dengan dia dah kena dapat kebenaran daripada KKM semula macam tu, betul? Lebih macam tu lah. So sekarang ni kalau even kes tinggi, tapi your death rate tu, dia punya kematian tu masih lagi minimum, is it? Macam tu? Bila kes tinggi, kalau tengok Hmm. by number, nampak ramai lah. Tapi kalau by percentage, dia akan kurang lah. Sebab kita punya detection rate kan tinggi sekarang ni. Macam Yelah. hari ni kan, hari ni sampai 15,000 Hmm. 15,000 Ya, ramai tau. 15,000. Ramai. Buat Itu Lembah Kelang aja 9,000. Ya? Lembah Kelang 9,000. Okay? Tapi bila kita tengokkan percentage, dia akan kecil lah yang meninggal ni. Nampak number ramai lah. Ya, nampak ramai. Berapa tu ini? Tak tahu apa. Yang meninggal. Okay. Lately ni memang lebih 100 kan. lebih Itu sampai 100 kan? 199. The number is there now. Tapi patient ramai. Okay, ikut you punya calculation you punya prediction doktor, you rasa bila kita dah boleh dapat tarik balik lah PKP ni, sebab everyone nak kerja balik lah macam tu, memang akan jadi new normal, kena pergi kerja pakai mask ke whatever lah kan. Tapi will that be happening? Herd, yelah, ni dah kena jadi herd, kita kena ada herd apa? Community herd immunity kan, untuk dalam community Ya. kita. Saya pun tak tahu macam mana. Sebab nak kena ada berapa persen at least. 80% tu memang betul lah Betul. Tapi Alhamdulillah lah, kita punya rate of vaccination, kita Malaysia ni increasing. one of the highest in the world kan.
The rate. Tapi Johor ni banyak lagi orang boleh ambil. I pun belum dapat ni. Tu dia. Sebab itulah Aku dengar bulan memang 8 akan masuk lagi kan? Akan masuk bulan banyak 8 lagi. akan masuk lagi. Itu macam Tapi I inisiatif kesian lah yang buat. Selangor KL tu I kesian lah betul. sebab diorang tu is actually heart of the economy kan. Kan? Betul. Kalau you bagi I ni kita cakap buang-buang cakap je lah. You bagi I satu tempoh bila agaknya kita boleh bukan bergerak seperti biasa, memang takkan boleh seperti biasa selagi betul-betul belum kita belum immune dengan penyakit tu kan. Tapi you bagi I satu masa yang you rasa kita dah boleh bergerak macam biasa, boleh travel lah at least. Kita dah akan katalah ni herd immunity ni dah dicapai lah. Bila rasanya tu? Tahun depan ni kot. Tahun depan Sebab I Tahun percaya depan, tu. Sebab last year you cakap dengan I macam gitu. Sebab you cakap dengan I, insyaAllah tahun depan vaksin tu mesti. Masa tu kita belum ada fikir vaksin tu macam jauh lagi rasa vaksin tu. Tapi you cakap tahun depan insyaAllah ada vaksin. Tapi so I rasa mungkin betul lah tu. Kalau tahun depan kita tak nak pegang you cakap tahun depan. Tapi kita semua nak doa tahun depan lah Betul. Cuma penyakit tapi lagi cepat lagi bagus kan. Memang ramai orang nak bergerak kan. Bukan nak travel sangat, tapi kita nak bergerak. Nak bergerak at least merentas negeri, merentas daerah, betul tak? Sebab kalau sekarang ni berapa persen Malaysia dah dapat immunity punya ni, dah dapat vaksin berapa persen kalau ikut you punya data? 30% lah. 30% 30 yang dapat vaksin. Around 30% lah. 34% For viewers information, Dr. Fazli ni dia punya wife adalah seorang doktor juga. Jadi dia kena tanya juga kadang-kadang. Dia pun lost, dia pun kadang-kadang lupa data sebab terlalu banyak benda dalam kat kepala dia. So tahun depan insyaAllah kita pun harap macam tu tahun depan. Kesian orang yang nak pergi haji lah, especially orang yang nak pergi haji kan. Dan orang yang nak merentas negeri ni, merentas daerah, nak balik kampung. Tapi itulah, selagi ramai yang belum ada ambil vaksin, selagi tu 30%. So end of this year harap-harap boleh dapat dari at least 70. Betul tak? End of this year. Macam-macam inisiatif lah. Macam-macam inisiatif yang dia buat kan. Dari negeri-negeri yang berkaitan, yang ada buat mobile, itu inisiatif yang bagus lah. Mobile vaccination, PPV, okay, banyak bawa PPV. Kereta, kalau I bawa kereta, I nak pergi vaksin yang mobile tu kan, yang jalan pandu lalu tu, dia lepas injection tu kita tak ada rasa sakit kan? Tetap boleh sampai rumah, tak adalah mabuk kan? Tak. Tanya lepas tu dicocok, kalau you dalam kereta, dia akan jangan bagi you balik suruh lu. Parking. You parking lu. You parking. You parking 10 minit lu. Okey, boleh. Sama juga kalau you pergi PPV kan. Dekat PPV pun dia akan suruh you duduk dulu. Lepas cocok suruh duduk dulu. Yelah. Itu mak orang-orang. Lepas ni dia punya apa panggil dia? Yang akan dapat vaksin budak-budak sekolah ke atau budak-budak universiti ke macam mana lepas ni? Sebab hari tu orang tua, lepas tu kita dah gradually ambil sikit-sikit yang muda. And then ikut pekerjaan kan, nature of business dia yang critical, dia orang kena ambil dulu. So lepas ni, is it students? Kan? Macam mana? Bulan 8 kan? Fasa 3 kan? Fasa 3 tu budak-budak yang betul. Yang selain daripada yang tadi tu lah. Yang mula elderly. Lepas tu, jadi bulan berapa dia boleh kita boleh ambil? Ikut fasa 3 bulan 8. Itu by teori. Tapi kalau orang dapat dipercepatkan, itu lagi bagus lah. Sebab kalau yang kata boleh beli tu, beli dekat hospital swasta tu, beli swasta saya tak maklum mana tu. Sebab ada tapi mungkin ada tak ada. Dan saya nampak juga tapi benda tu kena kontrol lah. Okey. So maksudnya tahun depan lah kena boleh keluar, paling-paling pun lagi berapa bulan lah kita kena
Ada juga negeri yang tak ada, negara yang tak ada bukan tak ada COVID. Dia macam biasa je tengok, tak pakai mask, bukan tak pakai mask, tak affected Ada sangat beberapa pun. negara. Ada beberapa negara. Eh? Mongolia. Ha. Apa? Mongolia. Mongolia. Dengan one of apa ni, Balkans punya negara ada. Sebab I Ada punya beberapa negara. cousin dia pergi lari kat sana. Bukan lari, dia pergi Betul. melawat sana. Sebab dia duduk Jerman. Jerman Ah. semua kedai tutup. Dia orang boleh keluar daripada negara. Dia pergi travel Betul. dalam sebulan. Tapi of course lah dia kena balik semula. Dia still kena kena swab test semua tu buat lah. Tapi dia kata kat sana macam tak ada apa-apa pun dia cakap. That is one thing yang I pun macam, wah, boleh tahan juga sebab mungkin diorang tak ramai orang. Population not so much kan, yang tak ada crowded ke macam mana kan. I tak tahulah. Sebab okay, sekarang next year kita harap next year. Dan yang penting sekarang don't jalan-jalan lah, tak payah jalan-jalan, don't hang around pergi mana-mana kalau tak perlu. Strengthen tapi the sekarang 3C3W. 3C3W tu memang kena. Memang kalau proper 3C3W. Proper 3C3W. Itu kena jaga InsyaAllah. Itu pun dalam Islam pun kena jaga kebersihan. Betul tak? Betul. Bersih tu memang kena ada. So maksudnya jangan yelah, tapi kesian orang yang nak kerja lah. Itu I pun kalau bagi you, orang-orang yang macam kerja dia is core business, macam dia buat construction, dia buat yelah kerja-kerja yang orang panggil dirty, dangerous and apa bang, dia 3D tu I lupa. Those kind of job tu macam mana dia nak jaga? I pun yelah, selain daripada I pun tak rasalah dia orang pun kerja dengan orang. So benda-benda tu macam mana dia have to work tau. Kalau tak, ekonomi kita tak yelah, I pun akan memikirkan. Kalau katalah benda tu dibuka dengan SOP yang ketat, so I rasa still possible. Tak ada masalah. Yang 3C3W tu. Contoh, I bagi contoh senang lah. Katalah orang datang rumah nak betulkan pipe. Nak betulkan pipe. Okay. Dan suatu dia datang, okay. Kalau dia datang betulkan pipe rumah, pipe dekat toilet. Okay. Satu, kita jangan apa dia. Make sure dia pakai mask. Okay. Ikut 3C3W tu. Ikut. Okay. Lepas tu, nampak tak pakai mask, kita warning dia, kita beritahu dia, tolong pakai mask. Okay. Lepas tu, cuci tangan. Okay. Lepas tu, walaupun kita tak borak dekat dia, dia borak dia jauh sikit. Okay. Area yang dia buat tu, lepas dia buat, you nak sanitize lah. Okay. Jadi tempat tu disanitize. InsyaAllah. Okay. Yang mesin oximeter tu, itu memang berkesan Itu boleh detect Pas oximeter tu memang bagus dibeli pun. In fact, Singapore dia provide free kot untuk penduduk dia. Kat dekat yelah, I tengok dekat Shopee tu ada banyak. Tak adalah mahal sangat. Okey lah tu. Tapi that means jangan cari yang belah-belah RM1 lah. Yelah, faham. Beli yang sebab yang ada kan yang I tengok ada yelah. Dia pakai pensel pun dapat. Dia pakai pensel pun dapat bacaan kan. And then yang satu lagi, yang test kit tu pun actually works yang diorang jual RM30 tu dekat pharmacy sekarang. Sikit mana Dia ada panggil test kit yang macam letak air ludah ke macam gitu. Sekarang Air Leo ada. Kan? Itu baru, tapi itu belum digunakan sepenuhnya lagi. Dan saya nampak masih ada conditional punya kelulusan lah. Itu saya tak pasti lagi. Ya betul. Itu masih lagi. Masih tak lagi. Lagi. Masih try lagi benda tu. Tapi untuk yang tu, memang saya galakkan beli tu. Oximeter tu. Oximeter? Beli tu. Bagus. Bagus tu. Sebab isunya apa tahu? Isunya satu, you tak tahu I ada COVID, I tak tahu you ada COVID. Itu saya punya motor. Saya selalu buat dekat department saya. I tak tahu you ada COVID, you tak tahu I ada COVID. Satu. Yang kedua, kita risaukan dispersion of with happy hypoxia. Apa tu? Ya. Happy hypoxia. Happy hypoxia ni, kitanya, okay, you tak tahu you ada COVID.
Okay, you rasa you Okay. ada demam sesama kan? Demam sesama, lepas tu, you tak susah nafas. Kalau susah nafas pun mungkin susah nafas sikit-sikit je lah. Okay, Hmm. tapi bila talking about happy hypoxia ni, bila kita pakai pulse oximeter tu, tiba-tiba tengok dia punya SpO2 ataupun oxygen saturation dia rendah je. Okay. Itu yang dia panggil happy hypoxia. Ini typical untuk kes COVID. Dia panggil happy Oh. hypoxia. Ya, lung dia teruk Hmm. sebenarnya. Lung teruk, Ish. tapi Nauzubillah. nampak dia tak Nak usah, kena belilah. ha, Betul lah. nampak dia tak usah nafas pun. Nampak dia relax je. In Hmm. fact, kalau tengok-tengok, you tengok kat TikTok ke, tengok kat YouTube ke, Hmm. tengok kat Facebook kan. Kan Hmm. ramai, dia orang sebelum intubate, dia orang sempat borak dengan relatif kan. Dia video call kan. Ha. Ha. Sebab dia sendiri sebenarnya tak rasa susah nafas. Kalau sama mungkin rasa sikit, tapi disebabkan dia punya oxygen saturation dia rendah sangat, itu menyebabkan patient tu kena dimasukkan tube pernafasan. Tu isunya. Jadi Oh, dia memang dia banyak dia kita memang jumpa effect. kat emergency ni. Nampak Hmm. nafas, susah nafas dia sikit je, tapi sampai ke kita, dia punya saturation 80 lah, 70 lebih lah. Rendah Kita expect Hmm. lebih 95. Saturation ni kita expect lebih 95, tapi yang datang 80, 70 lebih. Allah Akbar. Ya. Dia Jadi dekat memang oximeter tu, dia ada tunjuk lah berapa persen yang dia sepatutnya kita dia minta dua benda. oksigen. Yes, dia akan tulis berapa persen. Tapi kita target lebih 95 lah. Okay. Jadi dia Wah, nak. biasa dua reading. Hmm. Satu, dia punya oxygen saturation. Dua, heart rate. Biasa yang Hmm. harga RM30, RM40 ni itulah oxygen saturation dengan heart rate. So, it's good enough. Okay. Provided benda tu bagus lah. Hmm. Bukan bagus. Okay, bagus benda tu Hmm. reliable lah. Jangan letak pensel pun ada Hmm. reading tak. Tak boleh lah kan. Yelah. Itulah. Okay. I think Bagus beli lah. kita wrap up. Kita nak try wrap up. I tak nak ambil masa dah pukul 10 ni. Apa nasihat doktor? I mean, you punya tips. Last tip sebelum kita wrap up lah. This is actually the final yang I rasa you kena stress. Bukan stress. You can have to emphasize ke everyone as physician lah. The front liners yang betul-betul front dekat depan tu. You are actually the frontliners yang betul-betul front. This is not betul frontliners yang macam yang dalam hospital sahaja. You are actually the frontliners who accept. You are the department yang terima orang-orang Betul. emergency pun kan. So apa you punya advice Dua benda sekarang lah. tu? Satu, moto saya tak tahu anda ada COVID, anda tak tahu saya ada COVID. Okay, Jadi, satu. with that, 3C 3W. Ya, 3C Okay, 3W tu. Okay. Please praktiskan. follow strict 3C 3W. Jangan sikit-sikit. Strict 3C 3W. InsyaAllah. InsyaAllah okay. And Dua then tu lah. last, jangan Yang dengar paling sangat penting saya anti-vax. rasa. Ambillah vaksin. Betul. Betul. Ambillah vaksin. Okay lah. Dan kita harap doktor punya prediction tahun depan kita boleh tone down, kita boleh buat kerja macam biasa walaupun with the new normal tahun depan insya-Allah. InsyaAllah. Kita harap tahun InsyaAllah. depan insya-Allah. Tak ada kita tak nak quote doktor yang cakap, tapi you harapkan tahun depan insya-Allah boleh. Kan macam tu. Dan kita pun harap the latest is tahun depan, the earliest is tahun ni lah kan. End of this year insya-Allah kalau dah vaksin semua. Dan kita harapkan herd immunity tu capai before end of this year lah, boleh 80% kalau dah, boleh tak sampai 100%? Boleh kan? Sukarlah. Yelah, Sukar sikit lah. susah lah sebab kalau budak-budak tak boleh lagi ambil vaksin. But 13 boleh dah. 13 dah boleh tak sekarang? I dengar itu yang 12 ke atas dah boleh dah. Okay. Dah boleh daftar lah. Okay. Saya harap doktor tak serik. Apa ni dapat sebab I tahu you punya time so packed, and then malam you pun kena pergi hospital. And thanks for all the viewers. I akan masukkan ni dalam IG TV. Cuma mungkin the version yang awal tu tak ada, tapi kita dah wrap up kan yang the second version.
So Baik. sorry and thank you doktor and thank you everyone. Good night. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi